Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada matan baru pada syarahkan kalam al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Qala al-Imam al-Allamah Muhammad bin Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah: وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ. Kami berpendapat menyapu khuf boleh dilakukan ketika musafir dan ketika bermukim sebagaimana yang terdapat di dalam athar. Sebagaimana yang terdapat di dalam athar. Persoalan menyapu khuf, persoalan akidah ataupun persoalan ibadah atau fiqh? Akidah. Fiqh ke akidah? Fiqh, betul. Tak syak lagi. Persoalan berkaitan khuf, persoalan hukum fiqh. Kenapa dimasukkan dalam kitab akidah? Ya? Ya. Jadi kita kena faham beberapa masalah fiqh masuk dalam masalah akidah. Dia berbeza dengan persoalan seperti istighatsah dengan kubur, persoalan bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, sihir, tangkal, tamimah dan seumpamanya. Itu memang soalan berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah, berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Namun persoalan berkaitan dengan sapu khuf ialah persoalan masalah fiqh. Namun sebahagian pada masalah fiqh didapati sesama ahli sunnah wal jamaah berlaku ijma' padanya. Ia diingkari oleh golongan ahlul bid'ah, terutamanya pada zaman salafus salih, pada zaman al-Imam Abu Hanifah, zaman awal-awal dahulu, timbul isu ini. Timbul isu berkaitan dengan keharusan menyapu khuf. Menurut hadis dan athar, Nabi SAW sapu khuf, malah diriwayatkan secara mutawatir. Walaupun persoalan berkaitan dengan khuf tidak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi berkaitan dengan penerimaan hadis sebagai pensyariatan. Menerima hadis, persoalan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, namun disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Terima ataupun tidak. Ini sebab pertama. Hukum berhujah dengan hadis Nabi SAW. Yang kedua, kenapa masuk dalam kitab akidah? Sebab didapati kumpulan yang menyelisihi pandangan dalam bab menyapu khuf, menyelisihi ahli sunnah yang ijma' mengatakan bahawa disyariatkan sapu khuf ketika ada keperluan.
didapati yang lawan dan menyelisih sunnah adalah di kalangan Syiah dan Khawarij, golongan Rafidah dan golongan Khawarij, sehingga perbezaan ini telah menjadi syiar agama mereka. Bila sebut dia orang yang tolak sapuan khuf, ketika itu mereka ni confirm sama ada dia Syiah, Syiah Rafidah ataupun Khawarij. Maka persoalan berkaitan dengan keharusan sapuan khuf dimasukkan dalam akidah, walaupun pada asalnya ia persoalan berkaitan dengan masalah fiqh, namun ia adalah masalah yang membezakan antara ahli sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah. Satu kita jumpa dalam kitab-kitab mutaqaddimin, persoalan berkaitan sapuan khuf dimasukkan dalam kitab akidah. Tapi kalau dalam kitab mutaakhirin ada yang masukkan, ada yang tidak sebagainya, kerana persoalan berkaitan khuf dah dibincangkan secara detail dalam masalah fiqh, dan kita pun tahu bahawa ada perbezaan pandangan tersebut, ada hujah-hujah dalam kitab fiqh sebagainya. Jadi di kitab mutaakhirin tak semestinya kita jumpa persoalan berkaitan dengan sapuan khuf. Jadi kalau masalah-masalah agama berkaitan, walaupun masalah fiqh, tapi kalau kita berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah secara jelas, itu juga melambangkan bahawa adanya sifat suka menyelisih sunnah Nabi SAW. Itu tanda-tanda ahli bid'ah. Sama juga hatta masalah adat. Masalah adat, asal masalah adat tak ada kaitan dengan ibadah, tak ada kaitan dengan akidah. Tapi kalau orang suka pakai baju macam orang kafir, pakaian pelik ya daripada non-Muslim, yang memang jelas pakaian-pakaian yang ni, dia suka menyelisihi jumhur, pakaian macam orang biasa, dia buat suka pakai pakaian yang menimbulkan persoalan. Dia ni Muslim ke tak Muslim? Dia orang Islam ke tidak ni? Kan? Kalau ada lambang salib, ada lambang agama lain, itu jelaslah, yang tu memang haram lah. Tapi dia suka tiru pakaian yang mirip dengan ahli bid'ah atau mirip dengan agama lain. Kita tahu pakaian, contoh kita kalau wanita, hijab wanita, kita ada hijab cara wanita khas perempuan Syiah pakai. Jadi kalau perempuan suka pakai macam tu, yang memang kat negara lain tak pakai, kecuali di orang Syiah di Iran pakai, tutup aurat semua. Tapi dengan gaya begitu, selalu pakai, itu menjadi tanda tanya. Menjadi tanda tanya. Atau yang lelaki dia nak pergi masjid, dipakai serban macam Syiah punya serban, dengan pakaian gaya imam dan sebagainya. Walaupun asalnya tak salah pun, secara hukumnya tak salah. Akidah pun tak ada kaitan, fiqh pun tak ada kaitan pada asalnya. Tapi bila pakaian tadi menjadi isyarat kepada kumpulan tertentu, kemudian kita pakai, dia jadi apa? Kita meragui atau menimbulkan satu isyarat kepada akidah dia. Ahli sunnah perlu berbeza. Perlu berbeza. Zaman sekarang, contohnya apa? Situasi kita, pakai lambang capal lah. Contohnya. Kan? Kalau untuk orang awam tak ada masalah lah. Kalau orang awam yang tidak tahu secara detail saat ini, kita hukumkan mereka sebagai orang awam. Tapi kalau orang yang belajar sunnah, duduk, yang tahu semua benda berkaitan dengan apa yang terkandung pada makna, pada lambang tersebut, apa yang berlaku di sebaliknya, lepas tu datang pakai capal, ataupun ustaz datang mengajar capal sana sini, kita kata, kenapa dia duk angkat benda tu? Kenapa dia pakai benda tu? Pada asalnya tak ada kaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan fiqh, tapi menjadi lambang dan tanda kumpulan tertentu. Jadi masalah pakaian pun boleh jatuh pada bab akidah atau bab yang membezakan antara ahli sunnah dengan tidak. Apatah lagi berkaitan dengan ibadah, apatah berkaitan dengan hukum-hukum fiqh tertentu. Jadi benda ini diberubah ikut masa dan tempat dan sebagainya, kerana dia bukanlah satu nas, namun menjadi satu isyarat. Sebab itulah masalah khuf ni masuk dalam ilmu akidah. Jadi anda tak akan bincang secara detail seperti kitab fiqh. Kita bincang sekadar kita baca,
apa sebab masuk ke akidah, kenapa dimasukkan dan kenapa dibincangkan, dan apakah ciri-ciri tertentu yang sesuai untuk dibincangkan, sekadar itu. Kita taklah bincang kitab fiqh pada kelas fiqh, takut antum pun tak percaya kalau nak syarah kitab fiqh. Tak pernah syarah ada kitab fiqh. Ada dah juga di tempat luar, tapi secara umumnya anda tak beranilah nak syarah kitab fiqh secara mendalam, kerana ada ahlinya yang lebih arif. Jadi kita baca insya-Allah apa yang ditulis oleh Syekh. Mana matan dari ni? Matan online. Wa nara al-masha 'ala al-khuffaini fi as-safari wal hadari kama jaa fi al-athar. Okey, syarah. Kata al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah, beliau berkata, banyak hadis mutawatir. Betul ke ayat tu? Kena betulkan sikit lah kan. Kalau mutawatir tak payah sebut banyak dah, kan? Tak ada, kita kalau bahasa Arab kata telah mutawatir lah. Kalau bahasa Melayu apa? Telah mencapai level mutawatir. Boleh juga kan? Wallah alam lah. Kritik pandai, nak cari ganti tak betul. Nak betul kan? Telah mutawatir, riwayat berkaitan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin telah mutawatir riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan menyapu khuf dan membasuh kedua kaki. Okey, anda baca dulu ya. Nak jujur, hari ini tak sempat nak cek. Ni sebab kitab dah sebelum kereta masuk bengkel. Jadi tuan nak pinjam ni buku pun, terima kasih Ustaz Syahir. Dan juga ni buku matan ni dia tak ikut pada susunan lain, ni tak jumpa. Jadi anda baca langsung lah daripada sini. Banyak hadis, kita baca bahasa Arab dulu. Halo wassalam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Masya-Allah. Tawatarat sunnatu ala rasulil tawarat sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil masih al khuffaini wa bi ghaslir rijlain. Okey, maksudnya mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi menyapu khuf dan Nabi juga menyapu basuh kaki. Mana dua-dua mutawatir. Warrafidatu tukhalifu hadhihi sunnatil mutawatirah. Hadhihi sunnatal mutawatirah. Dan golongan Rafidah, kita sambung. Golongan Rafidah menolak hadis-hadis mutawatir ini, atau menolak sunnah yang mutawatir ini. Jawapan terhadap mereka ialah perawi yang meriwayatkan wudu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbentuk sama. Adalah berbentuk sama ada perbuatan atau perkataan dan para sahabat yang mempelajari cara wuduk di zaman Nabi baginda telah mempraktikkannya di zaman baginda dengan disaksikan oleh baginda dan baginda mengakuinya. Mereka yang telah meriwayatkannya selepas mereka yang telah meriwayatkannya selepas mereka ramai bilangan, lebih ramai dari bilangan yang meriwayatkan lafaz ayat ini. Ini kerana semua orang Islam telah berwuduk di zaman baginda dan mereka hanya belajar wuduk daripada baginda sahaja. Wuduk ini tidak pernah mereka tahu di zaman jahiliah. Mereka juga telah melihat baginda mengambil wuduk dengan bilangan yang tidak dapat dikira kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka telah meriwayatkannya daripada baginda perbuatan membasuh kaki dan hadis-hadis yang dikehendaki oleh Allah, dan dalam hadis-hadis yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka meriwayatkan daripada baginda bukan dalam satu bentuk tercatat dalam Sahih Bukhari. Ini cerita semua mutawatir lah, bab kita mutawatir. Anda satu faham, tak ada apa-apa. Okey. Terus tercatat dalam Sahih Bukhari dan lainnya bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wailun lil aqabi wa butunil aqdami minan nar. Tak disyarahkan, betul. Dalam terjemahan tak ada
Ya, anak takut ada tertinggal matan yang asal. Anak seluka mengesyaki. Sebab apa? Sebab ada terjadi sebelumnya. Betul. Lupa diterjemahkan. Sepatutnya tak keluar tak masuk matan tu. Kat sini juga kata Syekh. Antum yang ada ni, sepatutnya diterjemahkan wailun lil aqabi wa butulil aqdami minan nar. Terjemahkan. Dia tak terjemahkan, tapi dia letakkan kata Syekh. Dia letakkan matan pula. Kita berpendapat seorang dari kalangan umat Muhammad tidak boleh dibunuh kecuali orang yang wajib dibunuh. Tak ada kaitan dengan tak ada kaitan. Jadi siapa yang ada ni, padamkan terjemahan tu. Wailun lil aqab. Ini hadis Nabi berkaitan dengan wail. Mana neraka wail atau ancaman neraka bagi mata-mata kaki dan juga tapak-tapak kaki minan nar. Ancaman neraka lah. Tapak-tapak kaki yang akan dibakar dalam api neraka. Tapak kaki dan iqab. Aqab ni, aqab iaitu mata kaki dan tapak kaki. Iaitu kawasan yang kalau aqab ni dia berkaitan dengan isbal, kan isbal, dan butun aqdam ialah anak kena cek balik ni. Nanti kejut dengan terjemahan. Okey. Bagi peluang anda untuk cek balik syarah, anda takut salah. Walil aqabi min nar biasanya kita cerita tentang isbal. Tapi butun aqdam dan masuk kat sini, anda kena cek semula. Kalau anda perasan je dah cek awal. Kita tak perasan matan mana satu tadi yang kita nak start. Okey. Yang penting sampai sini, sebelum pada istishhad dengan hadis, Syekh menceritakan bahawa sahabat-sahabat telah menceritakan tentang kaifiah wuduk Nabi SAW secara mutawatir. Anda baca teks Arab balik. Okey. Minta maaf banyak-banyak. Okey. Tawatarat as-sunnati 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil mashi 'ala al-khuffain wa bi ghasl rijlain. Mutawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu khuf dan Nabi juga Nabi basuh dua kaki. Warrafidatu tukhalifu hadhihi sunnatil mutawatirah, dan Rafidah menyelisihi sunnah yang mutawatir ini. Fayuqalu lahum, maka kita jawab pada mereka, kita katakan pada mereka, allazina naqalu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam alwudu'a qawlan wa fi'lan. Sahabat yang meriwayatkan sifat wuduk Nabi itu secara qawlan dan fi'lan. Mereka riwayatkan dan mereka juga tunjukkan. Kita tahu hadis Uthman dan sebagainya, dan hadis sahabat-sahabat yang lain tunjukkan cara wuduk Nabi SAW secara qawlan dan secara fi'lan, qawli dan fi'li. Walladzina ta'allamul wudu'a minhu wa tawadda'u ala ahdihi wa huwa yarahum wa yuqirrahum. Dan orang yang belajar daripada Nabi SAW, mereka telah wuduk depan Nabi SAW, wuduk di depan Nabi SAW, dan Nabi melihat mereka wuduk dan Nabi ikrar, Nabi akur dengan apa yang mereka lakukan. Jadi hadis ni qaulan, fi'lan dan takrir, ditakrir oleh Nabi SAW. Sahabat juga secara qaul, sahabat juga tunjukkan cara wuduk pada sahabat pada golongan seterusnya. Dan zaman Nabi, mereka yang belajar dari Nabi ni, mereka wuduk depan Nabi SAW, dan Nabi ikrar dengan perbuatan mereka. Wa naqaluhu ila man ba'dihim, dan mereka menukilkan kepada golongan selepas mereka. Aktsaru adadan minal ladzina naqalu lafz hadhil ayah. Bilangan mereka lebih ramai daripada orang-orang yang menunggilkan lafaz ayat ini. Ayat ini anda tak pasti ayat ini dirujuk kepada mana, kan tiba-tiba. Okey, teruskan jawab. Fa inna jami'al muslimin kanu yatawadda'una ala ahdihi. Semua orang Islam
berwuduk pada zaman Nabi SAW. Walam yata'allamul wudu'a illa minhu. Dan mereka tak belajar cara wuduk kecuali daripada Nabi SAW. Fa inna hadzal amala lam yakun ma'hudan indahum fil jahiliyah. Kerana amalan wuduk ini tak pernah mereka lakukan pada zaman jahiliyah. Tak boleh kita kata, oh ni kot, ni sunnah ni, wuduk ni mereka ambil zaman jahiliah dulu. Tak, zaman jahiliah tak pernah mereka wuduk. Ini yang nak tegaskan juga dalam seminar, dalam convention semalam. Masalah akidah, masalah ibadah, semuanya daripada Nabi SAW. Dia bukan benda yang diwarisi pada zaman sebelumnya. Dia tak boleh kata, oh tu dulu, zaman dulu kot mereka beribadah dulu. Tak. Akidah, ibadah, tauqifi. Ini kaedah yang kita pakai. Di zaman Nabi sahaja ajarkan mereka. Akidah pun sama. Pemahaman mereka berkaitan dengan syurga, neraka dan berkaitan dengan agama ni, Nabi sahaja ajarkan kepada mereka. Tak boleh ambil pada yang lain. Begitu juga masalah dalam perlakuan ibadah. Nabi sahaja ajarkan. Jadi bukan benda yang mereka biasa buat di jahiliah. Sampai kita nak kata, mungkin kot ini terbawa-bawa akidah jahiliah. Tak. Akidah, ibadah, tauqifi. Tapi berbeza masalah adat. Masalah adat, masalah akhlak. Ada adat yang baik, ada akhlak yang baik pada zaman jahiliah yang diteruskan. Bab akhlak ni lebih terbuka. Jadi kalau bab akhlak, contoh bab khitbah, bab meminang, pada zaman jahiliah ada. Zaman Islam diteruskan. Jadi bab ni bab adat. Jadi meminang tak meminang, perkara adat. Masyarakat yang ketika melamar seorang wanita, kita melamar dengan adab. Kita pergi mendekati seorang wanita atau pergi kepada keluarganya, kita pergi dengan adab. Kalau dalam satu masyarakat adab itu mesti dengan meminang, kita kena hormati adat tersebut, cara yang terhormat, yang tidak menyelisihi ibadah dan akidah. Jangan menyerupai ibadah mana-mana agama, tak melibatkan ibadah, tak tasyabuh dengan mana-mana agama, tidak juga mengandungi akidah yang bertentangan dengan syariat. Selagi adat itu adat yang tidak bertentangan dengan hukum syarak, kita boleh terima. Kita boleh terima. Jadi bab berkaitan dengan adat, ia lebih terbuka. Berkaitan akhlak juga terbuka. Nabi tak kata Nabi yang urusan akhlak ni tauqifi. Nabi kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ni hanya sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak. Artinya ada akhlak yang sempurna pada Arab jahiliah. Berbeza dengan ibadah. Tak ada satu ibadah jahiliah yang Nabi teruskan. Tak ada. Ibadah adalah tauqifi. Ditetapkan. Sebagaimana dari asalnya tak diambil daripada jahiliah, begitu juga ibadah tak boleh ditambah-tambah kerana dia urusan tauqifi. Kalau ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang melibatkan ijtihad dalam ibadah, ianya merupakan urusan furu'. Urusan furu' bukan bererti bebas kita ijtihad dalam masalah ibadah dengan tanpa merujuk kepada dalil. Apabila ada usul yang jelas, kemudian kita tak tahu cara pelaksanaan secara detail, iaitu furu', maka kita gunakan qiyas dalam ibadah. Gunakan qiyas. Usul ibadah tak ada, tapi furu' ada. Contoh, anak selalu bagi contoh dan supaya mudah faham. Duduk antara dua sujud. Sabit tak daripada Nabi SAW? Sabit, jelas. Nabi sujud, Nabi duduk antara dua sujud, dan Nabi dua kali sujud, antara dua sujud ada duduk antara dua sujud. Jelas tak? Jelas, mutawatir. Dan ada kat dalam hadis, ada dalam beberapa sahabat, dan kita terima secara mutawatir. Begitulah solat seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam. Cuma secara detailnya duduk antara dua sujud Nabi, macam mana kaki Nabi? Tawarruk ke iftirash? Kat situ kita tak jumpa riwayat yang jelas cara duduk Nabi antara dua sujud. Tak diriwayatkan. Bukan berarti tak ada.
confirm dia duduk. Jadi usul masalah ini memang ada duduk antara dua sujud. Sujud pun ada. Dan kita kena solat. Adakah kerana kita tak jumpa cara solat, kita tak solat? Kita tak jumpa cara duduk antara dua sujud. Nak tak iftirash ataupun kita nak duduk tawarruk. Oh, tak jumpa lah ini, jadi tak boleh solat. Solat jadi bid'ah. No. Usul dah sabit. Solat sabit. Nabi pun duduk antara sujud. Cuma secara detailnya macam mana cara duduk, di situ perlu pada ijtihad. Ijtihad dalam furu'. Bukan buat-buat ibadah. Ini ijtihad masalah furu' ni, masalah fiqah. Buat ibadah ni masalah. Tak, bukan itu. Tak. Itu nama ada ijtihad pada furu'. Asalnya sabit. Kita tahu jelas bahawa ni cuma furu'. Jelas Nabi berdiri. Nabi berdiri. Riwayat berkaitan dengan Nabi letak tangan, ada riwayat yang sahih, tapi ada juga riwayat yang dhaif yang disahihkan oleh sebahagian ulama. Ada juga riwayat bahawa Nabi tak angkat tangan. Nabi riwayat dhaif lah. Nabi mursal, lepaskan tangan. Riwayat lemah. Usulnya Nabi berdiri. Nabi berdiri. Rajih Nabi angkat tangan. Nabi tak semua sekali. Tapi ada kaul yang lain, mereka melihat sebahagian hadis dhaif itu sebagai hadis yang boleh berhujah. Jadi kita tak keluarkan mereka dari sunnah. Tak keluarkan. Itu masalah perbezaan fiqh tapi mampu ditarjihkan. Nampak masalah dia punya? Masalah duduk antara dua sujud, macam mana macam mana kita nak faham macam mana cara dia? Kena ijtihad. Maka semua mazhab rujuk kepada cara duduk tahiyat. Rujuk kepada mereka kiaskan pada cara duduk tahiyat. Mazhab Hanafi dia kata tawarruk lah. Sebab tahiyat dia semua tawarruk. Jadi duduk antara dua sujud pun tawarruk. Kalau pergi tengok orang mazhab Hanafi ni di Masjid Nabawi, kita nama makcik-makcik. Pakcik-pakcik kerana ruang tak muat. Makcik-makcik. Nabilah duduk. Maka memang duduk cara tawarruk. Mazhab Maliki confirm lah iftirash. Sebab semua duduk mereka iftirash. Tinggal mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i yang muktamad dalam kedua mazhab adalah duduk dengan cara iftirash. Kerana adanya qiyas, ada sebab-sebab tarjih. Jadi di situ kata adanya furu'. Tapi adakah kita boleh katakan bila masalah ni furu' atau masalah yang bukan masalah usuluddin, bukan fiqh, maka kita boleh buat kita boleh qiyas ibadah terhadap ibadah yang lain? Tak boleh. Ibadah ni hanya qiyas dalam ibadah hanya dalam masalah furu'. Masalah furu' erti macam mana syarahkan tadilah, antara contohnya. Jadi kita nak tak nak mesti kita dah ada perintah untuk kita lakukan satu amal ibadah, cuma dalam pendetailan cara pelaksanaan atau contoh-contoh yang lain memang ada usul perintah pada perkara tersebut. Kaifiah secara detail atau pendetailan masalah tertentu kadang-kadang melibatkan ijtihad, maka adanya qiyas dalam ibadah pada masalah furu'. Jelas? Sama juga masalah akidah. Masalah akidah ada juga beberapa masalah masalah yang kita kata tak ada furu', tapi masalah-masalah tafsil. Kalau kata furu' kenapa anda tak berminat dengan istilah adanya furu' akidah? Ada ulama kata tak syak. Terutama Dr. Yusuf Qardawi lah. Bab ini ana khilaf dalam mana pengistilahan. Kerana kalau kita kata furu', yang kita faham furu' ni masalah yang bebas. Agak mana lebih terbuka, bukanlah bebas, lebih luas dan tidak boleh mengatakan pihak lain salah dan sebagainya. Sedangkan masalah akidah kita tahu ada masalah yang ijma' yang kita tak boleh kategorikan sebagai furu'. Dia masalah yang usul yang merupakan ijma', mana boleh kita ubah. Jadi kita tak boleh nak kata masalah ni masalah asma' sifat furu' sebab dia bukan, tak boleh. Sebab itu ijma'. Mana boleh kita menyelisihi walaupun dilihat sebahagian orang kecil je, sikit je makna seakan nama Allah mana, sikit je lah yang tak. Kita tak ada kata begitu. Kalau perkara ijma' dilanggar oleh orang yang tahu berdiri salafus salih dah jelas mereka dah isbatkan nama-nama Allah, sifat Allah, orang yang langgar walaupun satu nama, walaupun sekecil-kecil perkara, iman dengan Allah tu luas,
Yang mereka langgar hanya sedikit daripada bab beriman dengan Allah, bab nama-nama Allah. Salah satu nama Allah contoh, tetap kita katakan mereka melakukan satu bid'ah. Kerana mereka melanggar apa yang telah diijma'kan oleh golongan salafus salih. Tak boleh kata furu'. Cuma kesalahan tu besar atau kecil. Kesalahan yang dilakukan oleh ahli bid'ah yang seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, kesalahan yang besar. Mereka tolak semua nama Allah, semua sifat Allah. Mu'tazilah tolak semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang besar. Berbeza dengan Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, kesalahan mereka kecil. Tinggal kesalahan kecil maksudnya apa? Tak banyak yang mereka salah berbanding dengan kumpulan sana. Bukan kecil artinya furu'. Kalau kita furu' artinya bebas, tak salah. Kalau furu' tak boleh salahkan antara satu sama lain. Tapi kalau kita berdua ni masalah usul, tapi ada yang dilanggar, kita tengok kadar kesalahan mereka. Kesalahan mereka pada tak mereka terima semua nama-nama Allah, terima semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga terima apa yang ada ke ayat keseluruhannya, cuma adanya syubhah dan dari mereka iham tashbih. Rasa macam ada tashbih, akhirnya dengan sebab mereka nak tanzihkan Allah Subhanahu wa taala, mereka lari dengan mentakwilkan maknanya dan tidak menolak lafaz yang disebut. Jadi kita kata cara itu kita tak boleh katakan mereka ahli bid'ah yang kita samakan dengan Jahmiyah dan sebagainya. Di situlah wujud berbezanya ulama untuk menerima kumpulan ini ahli sunnah ke bukan. Ada yang kan ahli sunnah yang umum, yang seperti yang ana tegaskan, saudara sebutlah secara umum. Ada yang kata bukan tak, dia ahli bid'ah sebab dia menyamai ahli bid'ah kat sana. Ada yang kata tak, ahli sunnah sebab mereka terima Al-Quran dan sunnah, terima ijma' sahabat, sayangkan sahabat. Kesalahan mereka hanya pada pentakwilan pada sebahagian sifat, pada sifat-sifat. Jadi kat situ ada berbeza ijtihad dalam mengkelaskan. Jadi kalau kita tahu keadaan wada' ataupun rentetan kisah, kita boleh meletakkan, nak letakkan kategori mana sekalipun, nak bersama keluarga besar Ahlussunnah wal Jamaah, atau nak kata itu mereka adalah mewarisi pemikiran Jahmiyah, betul lah sikit. Jadi bergantung kepada cara kita hukum. Jadi ana secara personal dari dulu lagi dah, ana lebih cenderung menghukumkan mereka dengan sifat yang agak lembut. Ahli sunnah secara umum. Yang kecil ni selesaikan di majlis kuliah, selesaikan dengan dakwah, selesaikan dengan ta'lim, dengan perbincangan, niqash ilmi antara kumpulan. Jadikan itu sebagai asas untuk kita belajar dan memahami antara satu sama lain. Cuma tak setuju bila ada kumpulan yang silap masalah ni, mereka pula memujassimahkan kita. Masa tu kita naik, kita marah lah. Kita akan bangun pertahankan. Kita akan jawab syubhah. Mana boleh apa yang telah diijma'kan ini dianggap sebagai tajsim dan tashbih kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan Al-Quran ada, hadis ada, pemahamannya diriwayatkan daripada sahabat, tabi'in. Mana mungkin ini yang disalahkan? Sebab tu kita bangun dan lawan. Cuma anak tegur ramai di kalangan sahabat-sahabat yang ketika berbicara masalah, memanglah kita khilaf kat sini, tapi sampai pada tahap kadang-kadang kita mencabar orang, lebih kadang-kadang sampai mencabar pihak autoriti sebagainya. Ini bukan cara tindakan yang hikmah. Bukan cara hikmah. Kita tetap menghormati seluruh pihak, menghormati kumpulan yang lain juga dan pada kadarnya, kerana kita hidup bermasyarakat. Kita hidup sebuah dalam kenegaraan, kemasyarakatan sebagainya. Kita perlu meraihkan dari segi muamalah, dari segi kemasyarakatan tadi, perlu kita lihat kepada wada'. Cuma tetap kita tidak mengorbankan prinsip untuk menegakkan akidah yang hak, akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diwarisi daripada sahabat salafus salih. Jadi lebih pada apa? Lebih kepada yang penting sekali kita memahami kedudukan masalah tersebut di mana. Jadi kita berbeza dengan sebahagian kumpulan,
tapi tak sama macam perbezaan kita dengan kumpulan yang lain. Jangan dibakulkan sekali. Tahap kesalahan itu berbeza-beza. Betul, anda tak minat untuk kata furu'. Anda lebih berminat kata masalah akidah ni masalah ijma' atau masalah khilaf. Perkara dah ijma', orang salah, kita kata salah. Manakala perkara-perkara yang khilaf, walaupun kita mampu tarjihkan, kita tidak menyalahkan atau mengeluarkan seorang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak. Masalah adakah masalah khilaf antara Sayyidina Aisyah dan juga Ibn Abbas, adakah Allah SWT Nabi lihat Allah SWT dengan matanya atau tidak ketika Isra' dan Mi'raj, atau masalah yang tak dibincangkan pada zaman salafus salih, tak dibincangkan, cuma istinbat daripada ulama zaman kemudian, biasanya berkaitan dengan pengistilahan, biasanya berkaitan dengan pengistilahan dan pengkategorian. Nak kategorikan satu benda, nak letakkan satu istilah ilmiah, di situ berlaku khilaf. Kita kata furu'. Sebab tu nak kata tauhid 3 ke, nak kata tauhid 2 ke, nak kata tauhid 4 ke, nak kata 5 ke, no problem. Tak ada masalah pada asalnya. Tapi kena kukuh lah, kena kukuh. Hujah yang kukuh. Nak letakkan rububiyah dan uluhiyah sahaja, nak katakan rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat sebagainya, asalkan kandungannya tidak bertentangan dengan apa yang telah diijma'kan. Zaman Nabi tak ajar tauhid itu 3. Nabi tak sebut. Tapi dalam ajaran Rasulullah SAW, dalam hadis Nabi, benda yang sama kita boleh kategorikan. Tauhid ini 3 kerana pengkategorian. Tak sama dengan ahli kalam yang mereka ketika sebutkan masalah sifat, mereka tolak. Mereka tolak. Ini sahaja boleh terima, yang ni tak boleh terima. Ada hadis yang bertentangan dengan ni, mereka jadikan sebagai usul. Kita tak. Dalam masalah tauhid yang kita sebut 3, kita mengkategorikan masalah yang warid daripada sunnah Nabi SAW. Mengkategorikan supaya mudah dipelajari, mempermudahkan. Di tauhid 3, kita mempermudahkan. Ada perbincangan berkaitan dengan perbuatan Allah, masuk rububiyah. Berkaitan dengan perbuatan hamba dalam bab akidah ini, tauhid al-uluhiyah. Betul? Ataupun hak Allah Subhanahu Wa Taala, kita tunaikan hak Allah. Ini berkaitan tauhid al-uluhiyah, dan berkaitan dengan nama Allah dan sifat-sifat Allah yang terkandung dalamnya. Juga sifat Allah secara spesifik dibincangkan tauhid al-asma' wa sifat, pengkategorian untuk memudahkan pembelajaran. Dan ada kebaikannya, ada faedah yang besar. Jadi kita kalau nak belajar akidah Islam, nak jadi pakar akidah, jadi nak mula dengan apa? Nak mula kat mana? Kalau kita belajar semua, nak kumpulkan semua hadis, masa panjang, masa lama. Tapi kalau kita belajar, kita mula dengan tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah. Itu dalam bab ilmiah. Dalam bab dakwah, confirm kita mula dengan apa? Tauhid al-uluhiyah. Bab dakwah confirm. Orang yang pakai tangkal kita ajar supaya jangan bergantung pada tangkal, kerana inilah tujuan agama sebenar. Dalam berdakwah kita tahu, dalam penyampaian, dalam bab kita melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita mula dengan apa? Confirm al-uluhiyah. Orang sembah pergi cara ada syubhat, pergi minta tolong dengan penunggu, kan? Kata je orang kampung amalkan sihir, orang kampung banyak amal-amal. Inilah yang kita dalam dakwah kita sebenar, di medan dakwah. Tapi dalam medan pembelajaran, kita nak mula dengan apa? Dalam bidang penghujahan, maka kita lihat pada keperluan. Kebiasaannya kita mula dengan tauhid ar-rububiyah. Kebiasaannya untuk pembelajaran. Kenapa? Dalam bab rububiyah pula banyak bab yang luas. Kita akan mula dengan yang paling mula, iaitu berkaitan dengan isbatkan wujud Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak dibincangkan pun secara spesifik, tapi secara pembelajaran secara ilmiah kita akan berdepan dengan golongan yang menafikan kewujudan Allah pada zaman sekarang. Ada keperluan di proses pembelajaran, di medan tak. Untuk orang awam tak semestinya bincang bab ni. Untuk orang awam tak berkeperluan, bab dakwah. Tapi kita nak jelas, kita akan tahu, ada rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Nak lawan dengan ateis, confirm lah rububiyah. First kali kita belajar betul-betul. Kita nak pergi berdepan dengan golongan ateis. Macam mana kita nak ni faham betul-betul tauhid
rububiyah, yang mana perbincangan mula-mula sekali berkaitan dengan wujud Allah. Tentang wujud Allah, kita lihat perbincangan macam mana Al-Quranul Karim mengisbatkan kekuasaan Allah, wujud Allah. Jadi bab ni bab paling mudah nak isbat. Paling mudah nak isbat. Sabitkan mana-mana sifat Allah, sabitkan mana-mana perbuatan Allah, confirm Allah tu wujud. Jadi bab paling mudah lah dengan perbincangan. Sebab tu lagu orang ateis sendiri pun bab Tuhan ni wujud tak wujud, mereka goyang. Betul tak? Ateis pecah macam-macam. Ateis yang tak percaya langsung ateis, tapi yang paling banyak golongan agnostik. Betul? Mereka tak tahu pun sebab kenapa mereka nak tolak Tuhan. Tak tahu sebab kenapa nak kata Tuhan tak wujud, tak ada bukti pun. Sebab kita bijak. Mereka minta bukti pada kita minta bukti dia balik. Ini kaedah yang utamalah. Meminta bukti daripada pihak yang berbeza pandangan dengan kita. Ini kaedah yang paling penting dalam perbincangan. Kerana kita jangan sibuk menjawab syubhat musuh, menjawab syubhat yang dilontarkan oleh musuh, sedangkan kita tak meminta mereka menyampaikan dalil terhadap dakwaan mereka. Sama juga dengan macam ahli kalam. Anda selalu guna kaedah yang sama. Sebab tu ramailah yang bila tanya suruh debat, cakap nanti dulu. Kita keluarkan dalil Quran, sunnah, ijma', banyak sangat sampai pada kalam salafus salih berkaitan Allah istiwa di atas arash, atau Allah meninggi di atas arash, atau Allah berada di tempat yang tinggi. Al-ulu secara mutlak. Kita bawa dalil, beribu dalil, mereka hanya jumpa ruang untuk kritik pada salah satu dalil berkaitan dengan dalil istiwa atau dalil uluwullah, berkaitan dengan aina Allah, hadis jariyah, kata ada ittirab. Sejak pada awal ada sahabat-sahabat kata, "Ustaz, tak nak debat, kena bincang. Buat apa je kak?" Mereka kena jawab dulu. Ayat Quran, hadis begitu banyak. Satu jumpa. Kenapa kita sibuk nak jawab? Itu pandangan anak lah. Wadana kata, sejak bila? Mereka kena jawab dulu. Mereka terima tak hadis dalam akidah? Jawapan yang lebih luas lagi, yang lebih luas sebelum bincang. Sebab apa? Kita nak jawapan daripada pihak satu lagi. Orang kafir datang nak lawan dengan kita makna ayat Quran. Tanya dulu, kamu beriman ke ayat Quran ni? Isu yang timbul banyak, betul tak? Orang kafir hujah ayat Quran. Tanya dulu, kamu beriman ke dengan ayat Quran Al-Karim? Bahawa ia adalah kebenaran yang mutlak. Kalau tak beriman, tak payah istishhad. Tak payah beristishhad. Kita beristishhad Al-Quran kerana mengagungkan Al-Quranul Karim, beriman dengan Al-Quranul Karim. Begitu juga golongan ahli kalam ketika nak bincang tentang hadis jariyah. Bukan kita kalau kata beriman, okey, ambil note. Dia tak sama macam ahli bid'ah yang lain semazhab dengannya yang menolak hadis ahad dalam akidah. Okey, tegaskan dulu, baru kita masuk perbincangan. Sama juga golongan dalam bab macam tu lah. Anak cerita, anak ulang balik cerita sikit. Cerita tentang bila dalam satu tempat ni, orang kata, "Ustaz, saya nampak Ustaz, kata Allah atas langit Ustaz." Kat mana? Kat video. Nah, video siapa dia tengok? Dia punya potongan, tak tahu. Atau dia tengok ya. Kata Allah istiwa atas arash. Dia kata, tak ada. Anak-anak jawab lah, tak ada pun. Ada Ustaz, jelas Ustaz, jelas lagi. Oh, kalau macam tu bukan nak kata, Allah kata. Allah kata, Nabi kata, sahabat kata, tabi'in kata. Nak tanya balik. Habis, belum, jangan dulu. Nak tanya balik. Yang betulnya apa? Allah tak bertempat. Oh, betul kalau macam tu. Siapa kata? Jadi anak nak tunggu, kita nak boleh tanya balik. Kerana kita diserang dengan segala arah, jawab semua dalil, ditanya satu persatu. Sekarang tanya balik. Oh, Allah tak bertempat. Siapa kata? Ada ayat Quran? Ada hadis? Ada asar daripada sahabat? Ada asar daripada tabi'in? Tabi'in? Tak ada. Kita punya dalil, bawa ayat Quran, kumpulkan semua, kata Ibn Qayyim, lebih pada mana ribuan dalil, hanya jumpa satu ruang untuk kritik hadis jariyah, nak buang semua ni. Sekarang yang kata
Allah tak betul. Siapa kata? Pasti tidak ada jawapan. Dan memang tak ada lah Ustaz. Kalau tak ada, kena cari dululah sumber daripada mana. Itu yang kita beritahu. Sumbernya daripada mana? Akal. Akal anak tak terima. Akal anak tak terima. Dia kata mustahil Allah tak mustahil bagi anak. Apa yang daripada akal tak sama. Menafikan Allah Subhanahu wa taala itu, kata Allah tidak bertempat dan tidak beristiwa. Kata bertempat tu istilah yang mereka wujudkan. Katalah tak beristiwa, menafikan Allah tinggi. Adakah menerima Allah beristiwa dan Allah itu maha tinggi itu adakah tidak masuk akal? Anak tak terima. Takkanlah generasi umat Islam semua tak berakal sehingga datang ke orang. Selepas berlalunya 3 kurun yang awal, takkan mereka semua golongan tak berakal? Sahabat Nabi, Rasulullah, sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in. Dia kena tahu akal siapa. Akal tu siapa yang kata macam tu? Sebab tu kita tahu, oh ini berasal daripada teori ataupun salah teori akal daripada Ahlul Kalam yang diambil kaedahnya daripada Yunan. Jadi kita kena jelas itu. Jadi oleh kerana belajar teori kaedah akal begini, maka timbulnya syubhat dalam diri mereka. Mereka orang Islam, agungkan Quran, agungkan sunnah, tahu Allah Subhanahu Wa Taala tidak sama dengan makhluk dan sebagainya. Bertembung dengan kaedah yang mereka belajar, yang mereka terima kebenarannya, mereka katakan sebagai qat'i. Mereka katakan itulah kaedah yang kena dicek, ditengok. Kaedah itulah yang perlu disemak. Ayat Quran dan hadis, kita tengok pada kaedah ni. Kita kata kaedah ini kaedah yang tak valid. Kalaulah diwujudkan satu kaedah yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan hanya memperjelaskannya, sami'na. Ata'na belum lagi lah. Kita kena cek balik detail. Kita dengar dan kita terima. Yang mana betul? Dibincangkan. Tapi kaedah yang bila dibawa, dicipta satu kaedah ikut hukum akal yang mewajibkan kita tolak apa yang ada pada Quran, apa yang ada pada sunnah, apa yang dah diijma'kan. Kita kata kaedah ni salah, kena betulkan kaedah. Macam mana kaedah? Ilmu dah kata macam tu. Kalau semua orang dalam ilmu tu cakap macam tu, ilmu tu salah. Betul, ulama salafus salih menolak ilmu kalam secara total. Sebab puncanya daripada ilmu tu sendiri. Mereka tolak secara total, mereka tak layan. Jadi mereka lah lebih berakal. Bukan orang yang terjun dan mengkaji kaedah tersebut. Kalau sebab itulah salafus salih mereka menolak ilmu kalam secara total. Jelas? Namun kita tak bolehlah pergi pada orang yang ambil ilmu kalam faham sikit, kita kata ni Jahmiyah. Siapa yang tak marah? Antum kalau serang macam tu, inilah Jahmiyah, anak cucu Jahmiyah ni sampai pada wallah kafir. Jangan. Kita antum punya kenyataan guru yang mengajar yang gerun. Kita mengajar, kita tegaskan perkara ni, tapi kita tak naklah lontaran tuduhan kepada pihak yang lain lebih daripada masalah yang sebenar. Kita tahu memanglah Jahmiyah macam tu, tapi tahap kita tengok pada kumpulan tertentu mereka terpengaruh ke Quran Sunnah. Banyak tempat mereka ikut Quran dan sebagainya, terpengaruh dengan Jahmiyah. Kalau kita kata Jahmiyah, mereka Jahmiyah cuma berhujah ayat Quran. Beza tak? Mereka ni Jahmiyah, betul-betul Jahmiyah. Mereka ni betul-betul Aristotle. Mereka betul-betul ikut orang kafir, cuma ambil Quran ni sebagai hujah je. Yang lain kita tak, mereka ni ahli sunnah sebagainya, tapi mereka terpengaruh dengan Jahmiyah. Ayat mana dia lembut? Dalam dakwah kita lebih baik gunakan ayat yang lembut. Tapi dalam ambil keputusan akidah, kita kena tahu ini betul-betul ni sisa-sisa Jahmiyah yang kita tak boleh terima. Kita kena tolak. Kena tegas. Bab ilmiah, bab akidah, kita kena letakkan syarat yang ketat untuk diri kita untuk menerima satu-satu perkara. Tapi bab penyampaian, bab dakwah, kita perlu cara yang lebih lembut, sampaikan dengan cara yang lembut supaya orang boleh terima dengan hikmah.
Okey. Sebab tu ana tertarik dengan Syekh Abdul Rabb hafizahullah. Beliau kata sebab itulah di mana-mana universiti mereka letakkan kuliatud da'wah wa usuluddin sekali. Jangan pisahkan. Dia tak boleh pisahkan dakwah dan usuluddin dengan akidah ni. Sebab apa? Satu tegas, salah je. Kalau cerita bab iman, yang tak iman kafir. Kafir. Bahasanya keras. Pada masa sama mereka yang belajar bab akidah ni, mereka juga perlu belajar tentang dakwah. Dakwahlah. Kerana kita nak berdakwahlah, maka kita dapat menyampaikan isi hati kita yang tegas, tapi kita boleh keluarkan dengan cara yang lembut, melunakkan hati orang yang nak terima pandangan kita. Walaupun berbeza. Hatta dakwah pada kufar, orang kafir yang jelas mereka buat syirik, musyrikin, dan syirik dosa yang paling besar, tapi cara kita bercakap dengan mereka mungkin lebih lembut dengan orang Islam yang buat dosa. Betul? Dosa lebih besar kadang-kadang. Sebab apa? Kerana kepentingan dakwah. Macam mana pun, jangan sampai korbankan prinsip. Ada orang berlembut dalam dakwah sehingga menggadaikan prinsip dan kebenaran. Ada orang yang tegas dengan kebenaran sampai merugikan dakwah. Tegas dengan pendirian dia sehingga orang tak mendekati dakwah, menjauhkan orang daripada dakwah. Itu juga satu kesilapan. Jadi macam mana? At-taufiq min Allah. Minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita berikan taufik dalam dakwah. Okey, balik pada tajuk kita. Tajuk kita berkaitan sapuan khuf pada asalnya bukan masalah akidah, tetapi dia masalah fiqh. Namun pada satu ketika itu telah menjadi satu syiar golongan Khawarij dan golongan Rafidah tak nak terima pensyariatan sapuan khuf. Cuma secara detail beberapa perkara ana sebenarnya tak berani nak gariskan sebab ni buku-buku syahir. Ana tak nak garis beberapa tempat mana antum kena satu berkaitan dengan teks ni, terjemahan tu salah, bukan terjemahan. Itu dah salah, antum betulkan. Buku surat 203 satu, itu bukan terjemahannya, itu salah bawa matan mana buat masuk situ. Dan yang kedua, ana tak dapat nak jelaskan secara detail tentang istishhad dengan asar ni, perlu pada rujukan. Dan juga kalimah al-ayah yang dimaksudkan oleh Syekh kat sini. Maksud kita faham, tapi maksud ayat ini, ayat mana yang tak tahu ayat mana yang beliau rujuk. Beliau kata bilangan yang meriwayatkan ayat-ayat cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sama khuf ni lebih ramai berbanding dengan perawi terhadap ayat. Ayat mana? Wallahu alam. Kerana kalau ayat Quran mutawatir, sama-sama mutawatir. Jadi kat mana syarh rujuk memang perlu bab macam ni lah kita perlu rujuk kepada syarih ulama yang mensyarahkan sebelum ini. Mereka tajam. Pandangan mereka tajam. Kalau kita belajar bab ilmu ni, kita akan menghargai ulama-ulama yang mendahului kita. Setengah pada bab kita tak faham, kecuali jumpa syarah. Alang-alang cerita, contoh anak bila nak kaji tentang, bukan kaji lah, buat bacaan terhadap pemikiran Dr. Yusuf Qaradawi. Bila nak baca, alang-alang cerita semalam je kan? Bila nak baca-baca, ana makin kagum dengan ulama-ulama yang kritik Dr. Qaradawi. Qaradawi kagum lah. Dan makin kagum. Sebab apa? Mereka perasan kesalahan yang sangat detail. Jadi sangat membantu kita kalau baca tanpa kritikan, kita tak perasan kesilapan yang detail. Kagum dengan yang kritik, termasuk yang tahdir. Pada masa itu kagum dengan tokoh. Kerana Dr. Qaradawi sering bercakap dengan bahasa dakwah. Ulama-ulama akidah sering berbicara dengan bahasa nas, dalil. Biasanya mereka tegas apa mereka cakap itu benar. Dan kita berdepan dengan, bila Qaradawi berdepan dengan tinggal kat Mesir, pada asalnya Al-Azhar,
kawan-kawannya dikelilingi oleh golongan Asy'ariyah Maturidiyah, kemudian pergi kat London dikelilingi oleh golongan liberal, keliling Islam, orang Islam liberal, orang non muslim dan sebagainya. Hidup dalam keadaan berada di tengah-tengah orang yang mustafti, yang begitu orang yang datang tanya hukum, orang yang memang hidup dengan penuh dengan muzik dan gaya macam tu. Jadi fatwa beliau meraihkan wada' dan keadaan begitu, termasuk masalah akidah. Jadi nampak beliau tidak tegas pada setengah bab. Tengoklah kita nak hukum macam mana. Nak husnuzan boleh, nak kata mumayyib pun boleh. Pilihlah perkataan mana untuk kita hukumkan pada beliau. Kerana beliau memang ada setengah bab beliau bercakap dengan bahasa diplomasi. Ana memilih 3 benda ana letak dalam diri ana masa ketika nak kaji mana-mana tokoh. Satu, adil, berlaku adil. Yang kedua, memberi keuzuran. Mana kalau salah tu cari keuzuran, cari ana cakap bagi keuzuran lah kalau salah tertentu. Mana adil, beri keuzuran, mungkin begini mungkin begitu. Mana ketiga, husnuzan. Husnuzan. Ni kalau 3 ni mana kalau ada ruang tak ada, memang salah total, kita dah buat usul pun salah dan sebagainya, tak boleh kita husnuzan. Sebab tu bila nak kaji usul apa yang beliau usulkan, usul Ahlussunnah wal Jamaah, start daripada takrif yang asas berkaitan dengan iman, berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan cara beliau membentangkan tauhid, semuanya ikut kutubus salafus salih, cara beliau membentangkan sifat, semuanya ikut Quran. Cuma beliau salah dalam bab ilmiah, dalam bab sifat-sifat, bab ulu. Pada satu kitab beliau tak isbatkan ulu zat, beliau akan syarahkan, tapi di kitab yang lain beliau dah tegaskan, beliau dah faham dan beliau isbatkan sifat ulu pada kitab yang kemudian. Jadi takkan kita nak ambil salah kesalahan yang lama yang beliau telah ubah pun, takkan kita nak ungkit kesalahan-kesalahan yang lama. Sebab tu lebih cenderung kepada mengatakan bahawa beliau adalah tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita tak boleh mengungkit kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan pada satu ketika kerana untuk meraihkan keadaan tertentu, atau beliau sendiri belum faham, seperti masalah sifat. Beliau sebut, anda bukan sebut kata anda boleh pandai, tak, beliau sebut dalam kitab beliau setelah berapa lama aku baru memahami perkara ini. Beliau sebut dalam kitab beliau, dalam kitab ketika mensyarahkan al-asl al-ashir, usul yang ke-10 daripada kitab Hasan al-Banna. Sebab Hasan al-Banna orang marah pula, dah kitab beliau sebut syarah tentang asal ashir. Anak tidaklah bermazhab ikhwani, tapi nak faham penulisan beliau kena cek, dan usul yang beliau bawa usul salafiyah hampir keseluruhan, kecuali Syekh ada ijtihad beliau dalam bab-bab yang boleh takwilan yang bersesuaian dengan lughah, takwilan bersesuaian dengan ilmu lughah. Beliau kata aku membenarkan perkara tersebut, harap-harap aku tak dikeluarkan pada salafiyah. Aku beza sikit kat sini. Beliau tegaskan, buku akhir beliau sebutkan kat mana yang beliau berbeza. Dan maka dengan itu nak kata, kalau anda tengok tarjihat beliau, buku beliau, kenapa kena ikut manhaj salaf, hujah-hujah yang beliau kemukakan tidak menjadi ruang. Siapa saja yang kagum dengan Qardawi mesti ikut salaf, ikut salafus salih. Tak nak buka pula, jadi lambat dah ni. Beliau letakkan sebab-sebab kenapa kena ikut salafus salih, walaupun secara detailnya ketika beliau syarahkan, beliau sendiri ada sikit kontradik dengan apa yang beliau sebut. Jadi kita terima itu sebagai kesilapan ilmiah tertentu, kerana beliau cuba merangkulkan ketiga-tiga mazhab, Asy'ariyah, Maturidiyah dan salafus salih. Adapun al-Athariyah cuba nak gabungkan, takkan nak salahkan. Jadi beliau dia mengutamakan. Sebab itulah kerana kita tahu bahawa 3 mazhab ni ada bab yang memang tak boleh bertembung, memang tak boleh bersama, mesti bertembung, pertemuan yang disebutkan tadi. Jadi nak tak nak kita akan temukan kesilapan dalam bab tertentu. Tapi secara umumnya berada di kalangan tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita tak bolehlah bergembira dan kematian beliau dan letakkan beliau bersama dengan kelompok ahli bid'ah
Walaupun berbeza je, bab berkaitan dengan hizbiyah beliau, berkaitan dengan ikhwan muslimin sebagainya, itu masalah. Kalau di Arab Saudi bermasalah dengan ikhwan. Kita kat Malaysia tak bermasalah secara sejarahnya. Cuma pada usul, pada bab-bab yang ketaatan pemerintah sebagainya, itu pun bab yang boleh dibincangkan dengan lebih detail, kadar mana perbezaan. Sebab tu Ana lebih memilihlah supaya kita lebih berhati-hati dalam menghukumkan. Dan Ana secara peribadi, cara nak cek tu semua bab akidah yang disebutkan sebagai usul akidah oleh Imam Ahmad. Ana tak sempat bentangkan habis malam tu, berkaitan dengan azab kubur, berkaitan dengan semua bab dibincangkan sampai Ana semua usul yang dikemukakan oleh kitab-kitab awal bila sepakat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya pada perbincangan ini bab tertentu, kenapa kita nak keluarkan beliau daripada Ahlussunnah wal Jamaah, menghukumkan beliau sebagai ahli bid'ah, kemudian bergembira kematian beliau sama seperti kematian Jahm bin Safwan. Ini satu perkara yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Berbeza je, kita tidak mendiamkan kesalahan. Memang ada kesalahan, tapi dengan hormat, ditambah pula dengan jasa yang sangat besar. Selain berkesalahan beliau yang kat sini, tempat lain jasa yang sangat besar. Jadi kedudukan beliau samalah seperti kedudukan tokoh-tokoh sunnah yang lain yang ada silap. Sampai masa orang kaji pula pemikiran tokoh-tokoh yang kita sedang banggakan, nanti akan jumpa lagi kesalahan. Mesti ada. Tiap-tiap ulama itu ada zallahnya. Nasib kita, orang tak kaji. Kita selamat sebab orang tak ada hati nak kaji pun kita punya pemikiran. Kan, orang tak kritik. Kita selamat sebab orang tak kaji pun. Orang tak ambil tahu pun tentang kita punya ni. Jadi ramai yang cuba nak letakkan kata-kata supaya dikaji. Buatlah benda pelik-pelik, nak tarik perhatian. Ramai orang zaman sekarang nak tarik perhatian, orang tak perhatikan dia. Dia buat nak cari perhatian. Berbeza dengan tokoh-tokoh ni, memang kenapa mereka dikritik? Kerana kalam mereka menjadi rujukan. Berkaitan dengan fatwa, kesalahan beliau dalam mengeluarkan fatwa berkaitan dengan di Syria dan sebagainya, tak syaklah beliau tersilap, dan bukan beliau seorang, ramai. Kalau ambil kesalahan kat situ, ramai. Kita akan buang satu kelompok besar daripada ulama-ulama sunnah yang salah dalam bab fatwa ni. Kalau kalau kita hukumkan beliau seorang layak tak untuk berijtihad, mana tak layak beliau mufti masa tu. Jadi kita hukumkan sebagai seorang mujtahid yang salah lah, bukan orang jahil yang berfatwa. Walaupun tak setuju, seorang yang layak berijtihad dan bergelar sebagai mufti, berjawatan sebagai mufti, kalau betul dapat 2, salah dapat 1. Bukan kita jadikan sebagai tak ada nilai. Wallah ta'ala alam lah bagaimana. Walaupun betul dengan menghargai orang yang kritik. Dalam keadaan anda baca yang ulama yang mentahdir Dur Yusuf sebagainya, anda taklah baca dengan nanda membenci, tak. Anda tahu bagaimana gairah mereka untuk jaga bab-bab yang beliau salah. Sebab tu kita ni anak-anak murid kemudian ni, kita kaji ke semua, kedua-dua pihak yang mengkritik dan mempertahankan. Anda lihat Masya Allah ketajaman mereka ilmu. Di perbezaan ini, mana-mana kalam-kalam berkaitan dengan ada yang kritik berkaitan dengan tagrid, mana apa yang beliau tulis kat Twitter sana sikit, ini semua isu-isu yang kita boleh rujuk balik pada usul apa yang beliau tulis dan tegaskan pada ni. Isu ni kadang-kadang memang Dr. Yusuf ni tajam mulut, tajam dalam mengkritik salafiyah. Kata dia dengar memang kita marah lah. Kita tengok balik, sebelum tu orang tajam juga pada beliau. Jawapan balas. Kalau sehingga beliau satu ketika menggalakkan salafiyah ni sebagai nak sebut tak sebut. Tak payah sebutlah. Tapi gelaran yang tak elok. Tapi kita jawab, tengok balik pihak yang kritik pun gelaran tak elok. Jadi nak lebih pada lihat kepada itu kalam akran lah, sezaman. Jadi ada isu yang berkaitan sebagainya, sokongan berbeza, seorang sokong pihak ni, seorang pihak yang lain. Jadi kita hukumkan kita nak murid ni dengar dan terima yang baik. Yang mana silap antara guru-guru kita bakulkan satu tempat tertentu. Tapi berkaitan ilmiah jangan bakulkan. Kritikan ilmiah kita kena tengok. Dan memang betul lah kebanyakan kritikan kalau ulama yang kritik, bukan jenis yang duk komen tak. Kalau ulama kritik memang betul lah, mana anak-anak kagum lah, tajam mereka pada bab tertentu.
Sehingga Dr. Yusuf sendiri masa beliau ajakkan beliau mengajak untuk takrib, beliau kata ulama Saudiah lebih tajam pandangan mereka berbandinganku. Beliau sendiri akut perkara tersebut. Sebab apa? Jadi mereka iktiraf dalam bab keilmuan begitu sama sendiri, tapi ketika akhlak, ketika mereka berbicara semua mereka berakhlak dengan akhlak ulama. Jadi kita wallahu alam. Ana sampai sekarang ana masih baca dan ana kagum dengan pihak yang mengkritik dan yang dikritik. Ada orang kata, Ustaz ni dah mana, Ustaz duduk kat mana Ustaz? Soalan sampai kat ana banyak dah ni. Ustaz duduk kat mana Ustaz? Ana kata ana tak ambil side dalam perbalahan, ana tak ambil side, tapi ana side ilmiah. Kita anak murid ni nak duduk di bawah mana? Kita ni penuntut ilmu. Cuma nak keluarkan beliau daripada tokoh ahli sunnah, daripada sunnah hanya kerana kesilapan tersebut, wallahu taala ana tak setujulah. Tak setuju. Dan kalau sebaliknya yang menghentam ulama yang menolak Qaradawi pun melampau juga. Kritik itu ilmiah. Cara kasar ni ada kat mana-mana. Ulama kritik secara lembut, kritik secara kasar, bahasa lembut ni ada kat mana pihak. Orang yang bahasanya kasar dan keras ni, tak grup mana pun bahasa dia macam tu. Betul tak? Katalah dia faham, dia tukar pada kumpulan lain, sama juga perkataan dia, sama juga keras pada pihak yang lain. Dan dia wujud. Sebab tu orang yang kasar ni bagus. Kalau dia faham sunnah betul-betul, dia menjadi singa. Kan? Singa kebenaran. Jadi wujud orang-orang yang tegas. Lembut kasar ni bukan jadi ukuran. Yang penting betul salah dulu. Lembut kasar ni kita bolehlah marah kawan kita. Kasar kita kan. Macam contoh kawan kita yang menjahmiahkan kasar. Tapi anda tak kata anda terkeluar dari sunnah sebab anda jahmiahkan. Tak. Kita kata kasar. Anda cakap betul, ada betul, tapi kasar, lebih baik lembut. Menteguran sekadar itu. Wallahu taala alam. Okey. Jadi akan datang, okey. Kita dah bab sabar ni akan datang, kita terus masuk pada syarahkan asar ni. Asar sahih dalam Sahih Bukhari ni, wailul lil aqabi wa butulil aqdami minan nar. Anda akan cek semula. Kalau berkaitan dengan kalam, anda berani tegur. Tapi bila berkaitan dengan hadis, tak sempat rujuk ni, anda tak sempat tengok, anda tak mampu untuk syarahkan lah. Jadi kita tangguhkan dulu tentang ni. InsyaAllah kita terus pada akan datang, kita masuk pada syarahkan asar wailul lil aqabi wa butulil aqdami minan nar. Mana kalimah la ayah tu, anda akan cek semula lah beliau rujuk pada ayat mana. Yang penting secara umum berkaitan dengan wuduk dan juga berkaitan dengan khuf ni diriwayatkan secara mutawatir. Kedua-duanya mutawatir, diriwayatkan daripada Nabi SAW. Itu poin yang utama disampaikan. InsyaAllah sampai di sini. Kita buka ada soalan sekejap. InsyaAllah kalau ada soalan. Cuba anda kenal, antum boleh tahan lama sikit. Cari cikgu kot. Soalan Facebook. Oh ya saya. Apa maksud perawi Murji'ah? Perawi Murji'ah ada disebut sini ke? Soalan. Okey, kalau irja' ni kita tengok pada dua. Murji'ah ni orang-orang yang mengeluarkan amal daripada ta'rif iman. Dia kata amalan ini tidak mempengaruhi iman. Iman tu kekal, iman sempurna. Jadi dia ada dua yang keluarkan amal. Ni sama ada dia keluarkan amal daripada iman, dia tidak membesarkan hukum Allah berkaitan dengan amalan. Ini ahli Murji'ah yang sebenar lah. Mana golongannya ahli bid'ah yang sebenar, yang tidak mementingkan amalan dalam agama mereka. Manakala golongan Murji'atul Fuqaha, orang Islam, orang faqih di kalangan ulama-ulama sunnah, tapi dalam mentakrifkan, mereka melihat bahawa orang yang mengucapkan kalimah syahadah tak boleh dihukumkan bahawa iman mereka tak sempurna sebab mereka dah mengucap dua kalimah syahadah. Biasanya ahli fuqaha, mereka hukum fiqh ni, orang dah masuk, dah ikrar, ucap dua kalimah syahadah, sempurna tak? Dah sempurna lah. Ya, kefaqihan mereka dalam bab fiqh ni, terutama dalam mazhab ahli Kufah, mempengaruhi cara mereka dalam mensyarahkan masalah akidah. Masalah akidah, kita cerita bab dalam bab iman, dalam Quran, dalam nas sebagainya, iman ini disebutkan melibatkan anggota. Ketika Abu Dzar tanya pada Nabi SAW berkaitan dengan
makna iman apa dia, Nabi bacakan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wal apa walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal wal malaikah, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hina al-ba's. Semua ni lepas daripada iman, rukun iman yang 5, selain daripada qada disebutkan ayat lain, semua tu amalan-amalan. Jadi Nabi ta'arifkan iman ini dengan amalan-amalan. Begitu juga dengan hadis berkaitan ayat Quran, Allah namakan salat orang mukmin sebagai wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak sia-siakan salat kalian. Allah gunakan salat, Allah namakan salat dengan iman, dan banyak ayat yang lain. Jadi ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa iman dalam istilah syarak merangkumi amalan. Jadi golongan yang Murji'ah fuqaha kata amalan ini sebahagian daripada agama dan sangat penting. Siapa tak beramal langsung dia akan diazab kat neraka. Yang beramal sebagainya, yang beramal akan dapat pahala dan sangat penting. Tapi ianya bukanlah satu juzuk daripada iman. Dianya adalah menambahkan pahala dan juga mengurangkan pahala, tambah dan kurang pahala. Iman hanya pada iqrar bil tasdiq bil janan wal iqrar bil lisan. Jadi ini golongan Murji'ah fuqaha. Tapi kalau golongan Jahmiyah dan sebagainya, Jahmiyah Safwan, dia kata iman itu cukup kenal Allah, cukup kenal Allah Subhanahu wa taala. Karamiyah pula iman cukup mengucap kalimah syahadah, ikrar dengan lisan. Ini semua mazhab-mazhab yang lain. Jadi Murji'ah fuqaha mereka tak berbeza pun dengan ahli sunnah yang lain dalam bab semua hukum fiqh yang lain, semua terima. Cuma dalam bab pentarifan mereka salah. Untuk diri mereka, akidah mereka betul, tak ada masalah. Salah ta'rif, akidah betul. Akidah betul. Tapi kita tetap katakan salah. Dikategorikan sebagai Murji'ah. Kenapa? Membuka jalan kepada kumpulan lain yang sama-sama kata amal tak masuk dalam iman. Yang mereka ada, sedangkan asalnya yang cakap macam ni semuanya golongan ahli bid'ah. Tiba-tiba ada pula ulama yang kata macam tu jadi hujah. Takkan kamu nak kata Abu Hanifah ni salah? Takkan kamu kata Imam Muhammad ni salah? Takkan kamu kata Imam Tahawi salah? Tahawi sendiri antara yang tak masukkan amal dan ni. Takkan kita nak keluarkan Imam Tahawi daripada tokoh sunnah hanya kerana kesilapan dalam mentarifkan atau mengeluarkan amal daripada ta'rifan iman. Jadi mereka ini kita namakan sebagai Murji'atul fuqaha. Dari segi irja'nya, Murji'ahnya sama macam kumpulan ini dalam bab mengeluarkan amal daripada ta'rif iman, tetapi akidah mereka ahli sunnah, mereka di kalangan fuqaha, orang-orang yang cenderung kepada ilmu fiqh. Bab fiqh ni selesai. Fiqh ni ucap dua kalimah syahadah selesai dah. Kecenderungan mereka pada ilmu fiqh dan mengeluarkan fatwa begitu, kita letakkan kediri mereka sebagai Murji'ah fuqaha. Jadi kalau perawi Murji'ah ni, anak tak tahu, soalan tu bergantung pada perawi mana. Perawi mana yang dimaksudkan. Biasanya wallahualam Murji'ah fuqaha lah biasanya. Lepas tu dalam Murji'ah fuqaha ni biasanya disebutkan dalam ilmu hadis fihi irja'. Fihi irja'. Seorang tokoh sunnah, seorang yang thiqah, tapi fihi irja'. Dalam pemahaman dia ada terpengaruh dengan irja'. Ada sedikit paham dengan irja'. Ada juga yang kata fihi tasyayyu'. Mana dia dalam pemahaman dia terpengaruh dengan sedikit pemahaman Syiah. Biasanya mentakdimkan Ali daripada Uthman. Okey.
perawi hadis saya ni yang jaga pemahaman Murji'ah. Okey, terima kasih. Jadi kita dah faham dah maksud yang fihi irja, perawi yang mereka bukan murjiah yang betul. Bukan murjiah yang sebenar, tapi fihi irja, ada terpengaruh dengan irja. Sama juga fihi tasyayyu', ada terpalit, terpengaruh dengan tasyayyu'. Tasyayyu' biasanya mendahulukan, kata Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Uthman. Sayyidina Ali lebih afdal daripada Sayyidina Uthman, dan itu wujud pemikiran begini pada awal dulu. Jadi orang yang terpengaruh dengan bab ini fihi tasyayyu', bukan orang Syiah, bukan orang Syiah. Mereka orang ahli sunnah yang terpengaruh dalam bab tertentu pada Syiah, bukan mutasyayyi', beliau fi irja. Jadi adakah adakah hadis, bila mereka riwayatkan hadis, adakah hadisnya dikira sahih atau tidak? Kita tengok kepada tahap irja dia, tahap mana. Kalau dia memang golongan dia orang ahli sunnah, kemudian dia ada pengaruh dengan irja dalam bab kalam beliau, kita tengok asalnya, kita tengok pada thiqah, tengok kepada sifat sama thiqah atau tidak, kemudian dhabit atau tidak, selesai tentang bab perawi yang sahih. Tapi dalam bab yang beliau terpengaruh tersebut, kita tahu ada pandangan beliau yang tersendiri, kerana dalam periwayatan hadis kadang-kadang ada disyarahkan maknanya, adanya kalam mudraj daripada perawi, kita perlu perhatikan. Manakala ahli bid'ah yang memang dia ni terpengaruh dengan ahli bid'ah lah, macam yang kita tahu dia ni memang bukan sekadar terpengaruh dengan Syiah, tapi dia memang pemahaman dia banyak, pemahaman Syiah. Ulama lihat terhadap manhaj secara umum. Syiah yang awal ni, bukan Syiah lah, yang mutasyayyi', yang memang betul-betul duduk dengan golongan yang duduk dengan Syiah, tapi dia dapati bahawa dia ni jujur. Ramai orang yang beragama jujur, tak menipu dengan Quran dan sunnah dan sebagainya. Artinya dia bukan Syiah zaman sekarang. Yang masa sekarang tak ada hadis. Orang kata, habis dia Syiah ni kan. Zaman sekarang mana ada hadis? Dan confirm dia bukan di kalangan Rafidah sekarang yang kafirkan sahabat. Sebab mereka riwayatkan hadis daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita faham dengan jelas, bukan Rafidah yang ada sekarang, bukan Syiah yang kita faham sekarang ni. Dan zaman mereka pun tak ada lagi golongan Rafidah yang sebenar, biasaannya yang awal. Jadi mereka bersama dengan kumpulan yang menentang, yang bersama dengan sokong Ali betul-betul sebagainya. Tapi dalam bab periwayatan, mereka jujur dan tidak menipu semua hadisnya. Jadi ulama jarah tak, dia kaji semua riwayat dia, semua majlis dia, dia tidak pernah menipu dalam bab hadis, malah tak cenderung tidak menyebarkan bid'ah dia. Dia faham macam tu, tapi dia tak ajar kepada orang lain pun dalam majlis dia. Dia tetap kekal dengan sunnah, tapi pendirian dia tengok duduk masuk kat grup tu. Dia dah pergi dengan kumpulan tu, tapi masa mengajar langsung tak nampak, dia tak mengajak pada bid'ah dia. Jadi ulama sunnah hukumkan dia sebagai boleh terima riwayat dia, sebab dia tidak menipu dalam hadis, dia juga tidak mengajarkan bid'ahnya pada orang lain, walaupun diketahui dia bersama dengan kumpulan tersebut. Dan kita tahu kumpulan bid'ah yang berlaku pada golongan tersebut bukanlah bid'ah Rafidah. Tak mungkin mereka meriwayatkan hadis pada sahabat. Sebab Rafidah, Syiah yang kafirkan sahabat, bukan golongan Rafidah yang mengkafirkan sahabat. Kita kena faham maksud tasyayyu' pada zaman tersebut. Kalau dia Rafidah, dia tolak kafirkan sahabat, confirm dia takkan terlibat dengan ilmu hadis dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.